Dan barang siapa yang sedikit perkataannya, nescaya sempurnalah akalnya. Yang ni kita baca dalam Quran banyak. Falyaqul khaira, Nabi sebut dalam hadis, cakaplah yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah, hendaklah dia diam, hendaklah dia bercakap yang baik. Kalau tak ada bendanya nak cakap, Nabi kata diam. Orang yang sedikit perkataannya, nescaya sempurnalah akalnya. Jangan jadi labun kedai kopi, semua dia tahu. Agak-agak bola ni siapa menang? Aku rasa Thailand. Tapi Thailand pun tak tentu juga. Kena dengan Vietnam malam ni mampu juga dia pun. Duk nyimbang semua macam dia kenal pemain Vietnam. Tanyalah dekat dia apa benda pun dia tahu, tuan-tuan. Orang yang banyak bercakap ni, dia mencampakkan diri dia pada lembah yang bahaya. Sebab apa? Dia akan menipu dalam cakap. Sebab nak bagi dia sedap cakap, dia tokok tambah lagi buah garam, buah Ajinomoto. Kadang-kadang dia mengada-adakan benda yang tak ada. Bila dia bercakap, orang pegang cakap dia. Dan orang akan kata balik, hari tu dia kata. Hari tu bukan hang kan yang kata hari tu. Hari tu bukan hang yang cakap benda ni. Aku tak kata hang, jangan bohong, aku tak lupa. Pasal bergaduh, pasal bercakap. Sebab tu kalau kita tahu, bukan semua benda kita boleh bagi tahu. Apatah lagi kalau kita tak tahu, jangan bagi tahu. Bukan semua benda yang kita tahu kita kena bagi tahu pada orang. Kadang-kadang kena simpan, tutup mulut. Kawan kita nikah dua, isteri pertama tak tahu, kita tahu. Dia nikah senyap, kita janji dengan dia nak pergi mancing, kita pun naik motor. Din, jom. Sat. Kata Din, nak masuk dalam rumah ambil barang. Isteri dia duduk siram pokok. Nak pergi mana, Mat? Pergi kolam depan tu, kolam biasa. Balik awal sikit. Kak Zah, macam mana perasaan Kak Zah dapat madu? Madu lebah ke? Dah, madu. Madu apa? Takkan Kak Zah tak tahu? Sudah. Agak-agak Din tu boleh pergi mancing tak petang tu. Kebetulan dia pula belah tepi, confirm tak dapat, tuan-tuan. Hak mana faham, tak faham sudah. Bukan semua benda hak kita tahu kita kena bagi tahu. Benda yang tak patut dikongsi lantak hang. Tapi ada benda yang kita tahu kita kena bagi tahu pada siapa? Pada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Ulang balik, ada benda yang kita tahu kita kena bagi tahu pada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Qadi. Kita ada masalah dengan suami kita, bukan semua orang boleh tahu. Bukan semua orang ni boleh bagi selesai masalah kita. Kalau kita bagi tahu dengan media, suami saya macam ni, isteri saya macam ni, orang akan kutuk, orang akan besarkan, tak boleh selesai. Pergi jumpa tuan qadi, tuan, suami saya macam ni, isteri saya macam ni. Pergi bagi tahu pada orang yang boleh menyelesaikan masalah, mengambil tindakan, nama dia polis. Pergi report. Bukan semua boleh bagi tahu, tuan-tuan. Ada yang kita kena bagi tahu pada mahkamah, ada yang kita bagi tahu pada pihak berkuasa, ada yang kita boleh bagi tahu pada orang yang boleh mengambil tindakan. Sebab tu kalau kita ada mulut, jaga elok-elok. Ada benda yang sama-sama grup kita, kalau boleh kita simpan lah. Jangan bagi kecoh okay. Simpan. Subhanallah. Jadi kalau kita faham siapa-siapa yang jaga perkataan dia, orang ni cerdik. Saya dulu ada satu pelakon mai jumpa. Dia kata saya tak ada job. Saya tak ada job. Berlakon tak ada,
tawaran tu tak ada, tawaran ni tak ada. Saya ustaz, bisnes saya lingkup. Saya pakai Viva ya sekarang ustaz. Dia main daripada Kuala Lumpur, jumpa saya naik Viva. Daripada pelakon top. Pasal apa? Pasal isteri dia cerita dia ni duk main perempuan mana tak tahu, heboh merata. Orang pakak sokong isteri dia, hentam lelaki ni. Saya kata, ya hang pergi buat benda tu pasal apa? Nombor satu, salah diri sendiri lu. Isteri dah ada, yang kamu pergi buat pasal apa? Saya tak tahu, saya pun tak tahu ni. Saya main nak jumpa ustaz ni, ustaz tolonglah ubat saya ustaz. Saya tak boleh lupa lah perempuan tu, siang malam pagi petang saya tak boleh lupa ustaz. Oh, saya ni kena guna-guna ke apa? Oh sudah, saya tak ada duit dah, habis lah. Nak bagi nafkah pada anak pun tak ada duit. Sebab tu saya suka nasihat. Ya, suami kita buat tak betul, suami kita buat jahat, tapi itu bukan cara dia untuk kita nak hukum suami kita, yang akhirnya dia kena buang kerja, pendapatan dia tak ada, dia menega, orang tak masuk kedai dia, orang boikot. Okey, orang boikot ni, hak ni main curang dengan bini dia, apa yang duduk sokong dia, tutup kedai dia. Apa yang duduk percaya dengan dia, dia pergi mana pun orang tak mau bagi kerja kat dia. Akhirnya bercerai. Bila bercerai, anak ada 3 orang, 4 orang. Nak bagi makan nafkah pada anak tu je nah. Cuba abang mai. Mahkamah kata bagi sebulan 500, sebulan 1,500, 3-4 orang 2,000. Nak bagi apa ustaz, saya tak ada duit. Sekarang isteri marah, beranak tahu, bagi anak tahu, tapi nak bagi nafkah tak tahu. Aku tak ada duit, dulu aku ada duit, hang bagi kecoh. Bagi kecoh lah, hang curang. Ya aku curang, tapi tak boleh ke bagi settle elok-elok sampai pendapatan aku terjejah. Langsung tak ada duit sekarang. Aku nak kerja tak boleh, aku nak orang nak cari kepercayaan, bagi kepercayaan pada aku pun aku tak dapat lah. Siapa suruh buat? Kata bini dia. Padam muka. Dah, bukan pada muka pada hang, pada muka pada anak hang. Esok anak hang nak sekolah lagu mana? Pak dia hak lu gatai pak dia sampai ketua pak dia. Sebab tu dalam kitab ni kata orang yang cerdik, orang jaga mulut. Memang laki aku gatai, memang laki aku ni jahat, curang. Tapi macam mana aku nak buat supaya dia berhenti daripada melakukan kecurangan? Dalam masa yang sama dia bertobat, dalam masa yang sama pula supaya pendapatan dia tak terjejah. Sebab bila pendapatan dia terjejah, dengan aku juga terjejah sebab aku tak ada kerja. Anak-anak aku juga akan jadi susah sebab saya depa ni masih bawah tanggungan suami aku. Subhanallah. Kalau kita baca betul-betul kitab tuan-tuan, orang yang ada akal ialah orang yang menjaga tutur katanya, yang menjaga perkataan dia. Ada benda yang patut dikongsi, ada benda yang tak patut dikongsi, ada benda yang patut didiamkan, ada benda yang patut diluahkan. Itulah menandakan cerdik tak cerdiknya kita. Dianya bergantung kepada apa yang kita kata, apa yang kita cakap. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita.